sekian aku pemahaman ni. Tahun depan kita baca balik bertambah 10. Tahun lepas 4 poin. Tahun ni kita baca balik, kita baca betul-betul apa semua. Tambah lagi 2 poin, dah jadi 6 poin. Macam tu lah. Kita teruskan baca. Macam kita baca Quran juga. Ada habis Sahih Bukhari, itu belah masuk Sahih Muslim tak? Kadang-kadang hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim ada juga Sahih Bukhari, kan? Tapi ada juga yang tak ada. Sikit dah, tak banyak. Tak apa, kita baca jugalah. Kalau ulang tu maksudnya kita menyemak kembali bacaan kita yang lalu. Satu lagi, Imam Muslim dalam kitab Tamyiz, seperti mana yang dinukilkan oleh Dr. Hamzah Al-Malbari dalam kitab dia Ulum Hadis fi Dha'i Tatbiqat Muhaddithin Nuqad. Saya tak jumpa dah buku surat yang mana saya baca. Imam Muslim meninggal 261 Hijrah, anak murid Imam Bukhari. Dia ada kitab Sahih Muslim yang saya sebut tadi. Dia ada kitab lain namanya kitab Tamyiz. Ada banyak kitab Tabaqah, kitab Al-Muhdan, kitab hadis Ibn Zubair Al-Makki, banyak kitab dia. Tapi yang sampai ke kita lah kitab Tamyiz, kitab Tabaqah, kitab Al-Muhdan, kitab Sahih Muslim. Dia katalah kitab Tamyiz, sebagaimana pemahaman saya baca, hadis yang menunjukkan, hadis yang menyebut, hadis Nabi menyebutkan Nabi menyapu wuduk ke atas sarung kaki kulit, khuf dia bagi, kan di Arab, di negara masyhur, kalau kita ambil sembahyang, kita pakai sarung kaki sejenis sarung kaki kulit, kita tak payah lagi kita ambil wuduk, tak payahlah untuk kita buka, memadai dengan sapu di atas khuf tu, ada sarung kaki kulit tu, dah kira sempurna dalam wuduk kita, kan. Hadis ini menurut Imam Muslim diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah tak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah fatwa dia lain. Para sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fatwa dia tak ada. Abu Hurairah tidak berpegang pada fatwa menyapu wuduk ke atas sarung kaki yang dibuat daripada kulit. Fatwa dia agak lain sikit. Tak tahu, mungkin ada alasan-alasan tertentu, kan. Dan jika ada hadis, oleh pemahaman daripada Imam Muslim, jika ada hadis daripada Abu Hurairah yang mengatakan, hadis Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi yang menyapu di atas khuf atau sarung kaki kulit ni, menyapu wuduk, maka hadis itu dhaif. Boleh dapat tak dia punya kaedah? Hanya sahabat selain Abu Hurairah yang menyebut, yang meriwayatkan hadis ni. Abu Hurairah tak bayarkan. Sebab apa? Fatwa dia lain. Jika ada riwayat Abu Hurairah daripada Nabi yang menyebutkan bahawa Nabi menyapu wuduk di atas khuf sarung kaki kulit, maka riwayat itu dhaif. Macam tu sekali Imam Muslim cakap. Itu kaedah. Kaedah, dan bukan hanya Imam Muslim saja, tuan-tuan. Imam Bukhari, semua ulama hadis, dan kaedah tu disepakati, kan. Dia nak, kalau bercanggah, macam mana pula boleh bercanggah, kan? Kalau Abu Hurairah kata tidak perlu menyapukan hadis, tidak perlu menyapukan wuduk ke atas khuf, kerana tidak ada riwayat, beliau tidak meriwayatkan daripada hadis tentang itu. Macam mana dia boleh meriwayatkan hadis itu menyapu khuf? Itu saja. Dan kaedahnya sesuatu yang logik, melalui pencanggahan maklumat. Tetapi hadis memang ada, hadis memang sahih, tapi kaedahnya begitu. Ada banyak lagi dalam kaedah menapis hadis ini. Antaranya berkaitan dengan nombor lah, tahun. Sebagian meriwayatkan dalam Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Al-Awsat, saya baca dalam kitab Tarikh Al-Awsat sini, mengatakan hadis Abu Ammar. Abu Ammar ni, dia namanya anak Ammar. Kalau orang Arab panggil Abu Ammar lah, ayah pada Ammar. Abu Ammar
Abu Ammar, riwayat Abu Ammar dalam mengenai hadis Nabi yang meninggal, yang mengatakan Nabi itu wafat berumur 65 tahun. Baik. Hadis itu baik. Imam Bukhari sebutkan dalam Tarikh Al-Awsat. Dan Imam Tirmizi pun mengesahkan, mengatakan hadis itu pun baik. Apa istilah yang Imam Tirmizi guna? Hadza hadithun hasan. Kita sebut tadi, kalau ya Imam Tirmizi sebut hadis itu hasan, maksudnya baik. Tapi baik hampir pada sahih. Riwayat selain pada Abu Ammar mengenai wafatnya Nabi, berapa umur dia? 63 tahun, sahih. Sahih. Jadi itulah kita kata, kalau kita bincangkan sedikit, ya kita dulu kalau kita macam bab tahun, bab mati berapa, kita cakap berapa orang tua tu mati umur dia, arwah ni berapa mati umur dia? Lebih kurang lah 65 tahun, macam itulah lebih kurang. Jadi riwayat cuba menggambarkan umur Nabi ketika wafat yang paling dekat dengan mudah, dia 65 tahun, mungkinlah begitu. Ada juga riwayat mengatakan 60 tahun, lebih kurang 60, macam mana 60 lebih, macam itulah. Riwayat tepat yang menyebutkan 63 tahun, 62 nak masuk 63 tahun, lebih kurang macam tu 63 tahun. Itulah, kita tak boleh cakap dia salah, tapi dia berjaya. Hadis-hadis yang dhaif ini berjaya mendekatkan pada tarikh yang sebenar atau umur sebenar Nabi ketika wafat. Itulah, kita tak boleh cakap. Tapi hadis dhaif, tak kuat. Dan Imam Bukhari menggunakan istilah la yutaba' alaih. Maksudnya la yutaba' alaih, dan kalau kita perhati ilmu istilah para nuqad, para peneliti hadis, peneliti istilah terutama Imam Bukhari, hadis tu dhaif lah, la yutaba' alaih. Dan ni disahkan Imam Muslim ikut manhajnya, diletakkan hadis ni, hadis mengenai umur wafat Nabi ni ada 11 hadis dalam Sahih Muslim, ada 11 hadis. Hadis ni diletak pada nombor yang ke-6, nombor 1 hingga nombor 5. Hadis tu memang 63 tahun. Hadis dia meriwayatkan hadis 63 tahun. Hadis ke-6 hingga ke hadis 11, saya ingat saya, dah lama saya baca, 65 tahun. Dalam sanad dia ada nama perawi Abu Ammar. Ammar bin Abu Ammar, atas dah Ammar bin Abi Ammar, begitu tu. Ammar bin Abi Ammar, tak Abu Ammar. Ammar bin Abi Ammar. Bukan macam itulah. Ada Ammar juga. Kalau ada sana ada Ammar tu dia. Begitu. Imam Muslim ni dia, kita kena belajar. Kalau tinggi lagi belajar, dia akan tahu macam mana Muslim ni menunjukkan, memberikan isyarat bahawa hadis dhaif. Ada kajian-kajian. Itu kena unjuk soalan. Pakar hadis kita kat sini, aku bisa boleh terangkan. Itu salah satu je lah. Itulah kita untuk mengetahui cara mensahihkan hadis, atau mengetahui macam mana ulama, pakar-pakar hadis kurun kedua hijrah, kurun kedua ketiga hijrah mensahihkan. Begitulah kita kena. Dan sepatutnya kita terima je lah. Kalau Bukhari cakap sahih, ambil je lah sahih. Jangan kita bantah-bantah. Dengan kita ilmu yang kurang ni nak bantah-bantah tak boleh, tuan-tuan. Guru pun kita tak boleh bantah, kan? Guru kita pun ilmu lebih sikit dari kita. Tapi ini memang Imam Bukhari taraf di imam dah. Jenis macam misalnya Imam Syafi'i diriwayatkan yang dia khatam Quran setiap hari ni, tiap pagi khatam Quran. Nak baca mana, kita nak lawan macam mana, tuan-tuan? Kalau buat salah, okey lah, dia manusia mungkin buat salah, tapi salah dia tak banyak. Itu logik, benda logik. Itu kita bimbang benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni kita bimbang yang anti hadis, yang menolak. Ada yang anti hadis. Saya tak menolak hadis, kata. Saya menolak sebahagian hadis. Jadi saya tak layak digelar anti hadis. Ada yang menolak anti hadis, menolak total hadis. Sikit dia tengok yang sama dengan Quran apa, dia yang total. Kalau di Indonesia dia guna GES, golongan engkar sunnah. GES, GES. Jadi malam ni ialah macam kita nak bagi gambaran umum sedikit. Mungkin kalau masuk sedikit detail, saya mohon ni lah. Mungkin detail, mungkin kalau ada pertanyaan, soalan apa ni boleh tanyalah.
saya akan jelaskan setakat ilmu yang ada, setakat pembacaan dan kajian saya sendiri buat. Saya lalu kalau bincang, kalau ada apa-apa natijah terbaru, saya bincang Ustaz Lan, dibawa ke muzakarah, bincang tukar-tukar pendapat macam mana apa. So mungkin ada putusan yang kita capai. Sebab kita tahu bab-bab hadis ni bab-bab agama, jadi kita tak boleh buat putusan sendiri. Kalau boleh orang kan, kita bersetuju, kami berdua bersetuju, ada pendapat tu sedikit kuat lah, ada kekuatan. Sebab ni benda yang bergerak agama. Sebab kita tak nak benda-benda ni dinilai sewenang-wenang kan. Melainkan lah pangkat Usul Qardawi ke Syekh Usul Qardawi itu dah mustahil lah. Sebab nanti bila kita ni orang kata ulama' juga, tapi ulama' kanak-kanak lah kata. Ulama' dengan kanak-kanak lah dengan diri. Saya nak sini saya nak buka sedikit soalan. Apa sih soalan yang berkaitan ilmu hadis yang baik ni? Saya akan cuba jawab. Apa sih soalan? Saya akan cuba jawab. Bismillah. Hadis ni memang saya mesti buat sikit kajian. Ulama kurun kedua Hijrah, kurun ketiga Hijrah, nama dia Al-Imam Al-Hafiz Al-Bazzar, Abu Bakar Al-Bazzar, meninggal 297 atau 296 Hijrah. Disebut dalam kitab dia Musnad. Kitab dia Musnad ni khas. Dalam kitab Musnad ni dipanggil Musnad Al-Musnad bi'ilalil hadis atau Al-Musnad Al-Mu'allal nama dia. Kitab ni khas untuk kumpulkan hadis-hadis yang ada penyakit. Dalam kitab ini Al-Bazzar meninggal 296 atau 297 Hijrah kan, ulama kurun ketiga Hijrah, mengatakan hadis la aslallahu. Hadis ini maksud la aslallahu, maksudnya istilah yang digunakan oleh para pakar hadis zaman itu menggunakan hadis itu palsu. Kalau Bazzar sehebat Al-Hafiz Al-Bazzar tu, yang dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Mesir, dia tak bawa kitab dia, dia sampaikan hadis di Mesir dengan hafalan dia. Dia guna hafalan, dia tak bawa kitab. Sampai para ulama mengkritik sedikit, mungkin ada tersilap sikit-sikit sebab dia pergi ke Mesir dan umur dia dah lanjut sikit. Dia umur panjang, umur 80 lebih meninggal. Panjang, lebih 80 atas ni, 90 dekat 90, kalau dia 80. Dia ada umur dah tua sikit, pergi ke Mesir, ada sikit-sikit lah mungkin ingatan agak terjejas sikit-sikit, tak banyak pun. Tapi walaupun kita dikritik oleh ulama hadis, ini apa? Dia dalam kitab dia kata hadis la aslallahu. Macam apa yang digunakan istilah la aslallahu. Ulama kurun keempat Hijrah Ibn Hibban dalam kitab dia apa kan? Kata silap dalam kitab dia Al-Majruhin ke tak, tapi tak pasti dalam kitab. Tapi Ibn Hibban macam ada, dia kata hadis ni batilun la aslalahu. Apa istilah yang digunakan oleh ulama pakar-pakar hadis? Batilun hadis maksud hadis palsu. La aslalahu, sebut macam Al-Bazzar sebut tadi, hadis palsu juga hadis. Memang itu terkira. Saya dah selepas saya pegang ni ada. Kalau ulama lepas tu ada pakar-pakar hadis konon dia mengatakan hadis sahih, tak betul. Dulu dah tolak hadis dulu, kita nak ambil balik, nak sahihkan balik. So konon-konon kita jumpa ada beberapa petunjuk, ada beberapa jalur lain mengikut kaedah mensahihkan hadis. Dijumpai hadis telah kita analisis dan natijah ni kita mendapati hadis ini sebenarnya sahih atau hasan liwarihi atau sahih liwarihi. Kita mana? Hampir saya telah menuntut ilmu hingga tuntutlah ilmu hingga ke negeri China ini sebagai kaul atau kata-kata ulama, kata-kata hukama kan. Memanglah zaman negeri China tamadunnya 5,000 tahun. Mungkin dia ni berasal daripada keturunan Nabi Nuh selepas banjir. Keturunan Nabi Nuh dan merebak dan membiak di sana. Dan tamadun 5,000 tahun. Dan ada mengatakan antara Nabi Nuh hingga hingga kita sekarang ni lebih kurang dalam tempoh itu juga 5,000 tahun juga, 5,000 ke 6,000 tahun ada. Dan di China mungkin macam-macam ilmu ada kan. Ilmu macam ilmu
pembinaan ilmu ukir semua macam mana, macam-macam. Sebab kita jumpa di China macam-macam tamadun, macam-macam pengetahuan, macam-macam kemahiran. Mungkin diwarisi pada zaman Nabi Nuh lagi, kita tak tahu. Ada soalan-soalan lagi? Ada dua soalan. Satu, yang Ustaz kata lepas ni Ustaz ada nak buat macam kelas yang lagi detail sikit tu. Apa agaknya dia punya apa ni? Dia punya syllabus dia. Lepas tu kalau katalah kita ni macam saya kan, rakyat public biasa ni kan, yang tak ada asas kuat dalam apa tu, nahwu ke balaghah ke kan. Macam mana kami nak boleh ikut ke tak kan pengajian tu kan. Okay, yang second ni pula saya nak tanya, adakah terdapat perbezaan metodologi antara ulama fiqh dengan ulama hadis dalam menilai atau memahami sesuatu hadis tu? Kalau lain tu kenapa lain? And macam mana lain? Kita balik pada kurun kedua dan kurun ketiga hijrah. Fokus fuqaha pada kurun kedua dan ketiga hijrah macam ahli hadis. Pengetahuan dia dalam hadis hampir sama dengan macam ahli hadis. Ini disahkan oleh Al-Zahabi sendiri dalam kitab Al-Muqizah. Fuqaha zaman kurun kedua hijrah, kurun kedua ketiga hijrah, kalau dibandingkan dengan ahli hadis di zaman ini, kata dia tak sama. Fuqaha dulu dah hafal ribu-ribu hadis macam Imam Syafi'i, beribu-ribu, puluh-puluh hadis sama. Hampir sama dengan ahli hadis, cuma dia membidang, dia berkecimpung dalam bidang fiqh kan. Macam Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada Musnad Syafi'i, Sunan Syafi'i diriwayatkan oleh Sunan Mahfurah, kitab yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Al-Muzani An-Namugid dan diriwayatkan oleh Tahawi. Ahli hadis. Sunan, okey, kita kata hadis. Kita hadis dan kitab al-um dikumpulkan, dinamakan Musnad Imam Syafi'i. Dia bermeriwayat hadis. Imam Malik kitab Muwatta, dia pun ahli fiqh. Ada kitab hadis, Muwatta. Ahmad bin Hanbal pengasas mazhab Hanbali, ada kitab ni Musnad Ahmad bin Hanbal, 30,000 hadis. Abu Hanifah pun mengkaji, ada riwayat mengatakan dia 300,000 hadis. Dalam rumah dia dikumpul catatan dia tentang hadis, banyak kitab, semuanya berjumlah 300,000. Semua hadis dari Iraq aku kumpul di Iraq. Semua hadis berlega di Iraq aku catatkan, 300,000. Jadi memang ahli fiqh di zaman kurun kedua ketiga hijrah mirip ahli hadis. Cuma ahli fiqh ni lah dia berkecimpung dalam menyusun bab-bab hadis kan, bab-bab hadis, bab zakat macam ni turutan dia kan, bab nikah macam ni turutan dia. Ahli hadis ni dia kadang-kadang dia hafal hadis, tapi macam mana segi fiqh hadis, macam mana pembahagian dia bukan tak tahu, dia bukan bidang dia. Ada bab Ahmad bin Hanbal, macam mana dia tanya hadis, aku ini ada ini bidang Ahmad bin Hanbal, bukan bidangku. Dia akan itu yang ini salah satu cerita yang saya buat, salah satu contoh. Kalau kita tak tahu, kita kena rujuk pakar. So kita rujuk macam-macam pakar kan, bab Ahmad bin Hanbal. Kalau lain pun saya selalu pegang ni, saya tak tahu terlupa siapa yang katakan kaedah. Kalau ada fatwa sahabat, ambillah semua fatwa sahabat. Kadang-kadang sahabat berlainan fatwa, ambil semua, jangan tolak. Tapi kalau fatwa tabi'in, golongan sempat jumpa sahabat, tak sempat jumpa Nabi, mungkin separuh kita ambil pendapat dia dalam fiqh, separuh kita tak ambil.